Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Sorry guys, lama sikit tak upload video kali ni. Lebih kurang seminggu juga saya tak upload video kan. Yalah sebab adalah beberapa benda yang menghalang saya sikit untuk buat video. So hari ni saya nak bincangkan dengan korang semua tentang Masumi Sera cuba untuk membongkarkan rahsia Ai Haibara, yang mana Ai Haibara juga merupakan mangsa bagi pil APTX 4869 seperti mana Conan Edogawa. Tapi sebelum tu, dalam video kita pada hari ni saya nak highlightkan dekat korang semua satu YouTube channel yang bernama Motivasi Hidup Berjaya. So kepada korang-korang semua saya minta marilah kita semua ramai-ramai subscribe YouTube channel Motivasi Hidup Berjaya ni, yang mana YouTube channel ni menyajikan kepada kita dengan konten-konten tentang video motivasi dan beberapa video-video yang menunjukkan kebaikan lah kepada kita semua kan. So jomlah kita sama-sama support YouTube channel ni supaya YouTube channel ni lebih bersemangat lagi untuk menghasilkan video, dan supaya segala usaha dia menghasilkan video tu dapat sambutan dan dia akan lebih happy lagi. So jom kita sama-sama support YouTube channel Motivasi Hidup Berjaya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita dalam video kita pada hari ini. Bagi membincangkan video kita pada hari ini, kita akan merujuk dalam episod yang ke-1018 dalam anime series Detektif Conan, yang merupakan episod paling latest lah yang telah pun ditayangkan pada hari Sabtu yang lepas. Saya lambat sikit nak upload video, tapi kita nak bincang pasal benda itulah, yang mana dalam episod yang bertajuk The Antique Trace Can Be Hidden menunjukkan kepada kita semua tentang satu kes tentang satu dulang yang sangat-sangat berharga, yang harganya mencecah 100 million yen. Tapi yang menarik perhatian kita semua dalam episod kali ini adalah tentang macam mana Masumi Sera tu bersungguh-sungguh untuk nak mengkaji dan membongkarkan rahsia Ai Haibara, bahawa Haibara juga sebenarnya merupakan seorang pelajar sekolah menengah seperti Masumi Sera, kemudiannya telah mengecil seperti mana Conan Edogawa. Jadi pada permulaan episod ni lagi, kita dapat tengok Masumi Sera tu awal-awal pagi lagi dia dah naik motor dia lalu depan rumah Kudo family, kemudian dia pun parking dekat dengan pagar rumah Profesor Agasa tu kan. Yang mana masa dia lalu dekat rumah Kudo family tu, Okia Subaru yang duduk dalam rumah Kudo family tu memerhatikan je si Masumi Sera yang tengah naik motor ni kan. Jadi disebabkan oleh benda tu, maka Conan Edogawa telah pun pergilah ke rumah Ai Haibara. Mula-mula masa Conan Edogawa pergi tu, dia ingatkan Profesor Agasa yang panggil dia. Tapi sebenarnya yang panggil dia untuk ke rumah Profesor Agasa tu adalah Ai Haibara sendiri. Sebabnya Haibara nak minta tolong Conan Edogawa lah untuk suruh si Masumi Sera yang merupakan seorang detektif tomboy ni, dia kata pergi daripada rumah Profesor Agasa ni. Sebab Haibara fikir yang si Masumi Sera ni dia tengah perhatikan rumah Profesor Agasa ni sebab ada kaitan dengan Conan Edogawa kan. Sebab itulah masa dia suruh Conan Edogawa datang pun, dia suruh Conan Edogawa masuk ke pintu belakang supaya Masumi Sera tak perasan kehadiran Conan Edogawa. Kalau tak nanti dia nak ikut masuk sekali dengan Conan Edogawa dalam rumah Profesor Agasa tu. Tapi rupa-rupanya Conan Edogawa kata yang Masumi Sera tengah perhatikan sekarang bukannya Conan, tetapi adalah Ai Haibara. So Haibara pun macam pelik kan, kenapa pula? So Conan pun ceritalah dekat dia yang sebenarnya baru-baru ni Masumi Sera telah tanya kepada Ran Mauri dan Sonoko, ada tak seorang budak yang berwatakan seperti orang dewasa selain daripada Conan Edogawa. So Ran dengan Sonoko pun bagi tahulah dekat Conan yang mana ada budak tu, nama dia adalah Ai Haibara ataupun Ai-chan, dan budak tu tinggal bersama-sama dengan Profesor Agasa lah. Sebab itulah dia datang untuk mengintip rumah Profesor Agasa. Sebenarnya yang dia nak perhatikan tu adalah Ai Haibara, sebab dia percaya bahawa Haibara juga merupakan mangsa pil APTX 4869 seperti mana Conan Edogawa. So bila dengar pasal benda tu kan, Haibara marah kat Conan Edogawa. Macam mana Conan boleh bocorkan rahsia diorang kan? Conan ni nak mampus ke apa kan, bagi tahu macam tu rahsia dia dekat si Masumi Sera tu. Lepas tu Conan kata bukannya Conan yang bagi tahu, tapi Masumi Sera memang ada satu insting yang kuat kan. Dia boleh rasa benda tu. So sebab itulah dia boleh tahu pasal benda tu. Lepas tu Haibara siap bagi amaran lah dekat Conan. Haibara kata macam-macam mana pun, apa-apa pun pastikan jangan sampai ahli The Black Organization tahu yang kita
dia merupakan orang yang telah mengecil disebabkan pil APTX 4869. Kalau tak, memang kita dan orang-orang di sekeliling kita akan berada dalam keadaan bahaya. Conan pun kata dekat si Haibara tu kan, Conan kata yang tu memang aku dah tahu lah, kau tak payah bagi tahu aku pun memang aku dah tahu. So masa diorang tengah borak-borak tu, tiba-tiba bunyi pula loceng rumah Profesor Agasa. Terkejut si Haibara ni kan. Haibara dengan Conan macam sudahlah, si Masumi Sera ni nampak gaya tak sabar sangat ni kan, sampai siap datang tekan loceng sampai. Lepas tu bila diorang buka pintu tu, tengok-tengok Okia Subaru yang datang bawa buah ceri untuk diorang. Dan Okia Subaru datang bersama-sama dengan Masumi Sera. So bila Okia Subaru jumpa dengan Profesor Agasa, diorang pun borak-borak semua. Profesor Agasa kata nak jumpa dengan kawan dia semua. Lepas tu dia pun tahulah pasal 100 million yen punya dulang tu, yang antik, yang merupakan dulang yang akan dicek oleh kawan Profesor Agasa ni. So Okia Subaru pun nak ikut lah Profesor Agasa pergi jumpa dengan kawan dia ni kan. Tapi bila dia tanya Masumi Sera, mula-mula tu dia tanya Masumi Sera nak ikut ke tak kan. Masumi Sera kata tak payah, dia tak nak ikut. Dia nak jaga rumah Profesor Agasa bersama-sama dengan budak perempuan yang kecil ni kan, bersama dengan Aichan. Kemudian Haibara pun terus kata dia nak ikut Profesor Agasa, dia suka dulang-dulang antik ni, dia tak nak duduk rumah. Lepas tu ngam-ngam pula si Masumi Sera ni pergi kata apa, dia kata kalau macam tu tiba-tiba dia rasa nak ikut dah pula. Yalah, dulang tu 100 million yen kot. Macam menarik lah pula benda tu kan. So Haibara ni dah tak boleh nak kata tak nak sebab tadi dia kata dah nak ikut. So dia pun pergilah bersama-sama 5 orang tu, Conan, Haibara, Profesor Agasa dengan Okia Subaru dan juga Masumi Sera. Kat atas kereta ni si Masumi Sera nak juga try si Haibara nak tanya-tanya kan. Tapi Haibara awal-awal dah tidur dalam kereta. So dia tak sempat nak tanya apa-apa pun pada Haibara ni. Kemudian bila sampai dekat rumah kawan Profesor Agasa tu, si Haibara ni ada cakap satu ayat yang berbunyi macam ayat yang puitis lah. Bila ayat tu kedengaran puitis, Masumi Sera pun apa lagi, terus dia pergi dekat Haibara, dia kata ayat ni bukan ayat biasa-biasa ni kan, bukan kaleng-kaleng ni, budak-budak kecil macam awak boleh tahu pasal benda ni. Lepas tu Haibara pun dengan belagak Haibara kata habis tu apa masalahnya? Part ni lawak juga kan. Sebab Conan yang dengar pasal benda tu kata dia ni dah start melawan lah. Tadi bukan main takut lagi masa kat rumah Profesor Agasa, siap sembunyi belakang Profesor Agasa bagai masa Masumi Sera datang nak jumpa dengan dia kan. Tapi yelah, sebab Haibara ni kan kita tahu dia merupakan satu watak yang boleh merasakan aura daripada ahli The Black Organization. So mungkin dia tak rasa aura tu daripada Masumi Sera. Sebab tu dia macam tak cuak pun lah walaupun dia bersama-sama dengan Masumi Sera. Satu lagi part yang menarik dalam episod ni adalah, saya tak ingat nak mention tadi, Conan ada tanya Okia Subaru kan, kenapa dia bagi Masumi Sera masuk dalam rumah Profesor Agasa ni. Kemudian Okia Subaru kata, yelah, dia tak boleh nak membiarkan Masumi Sera terus bertindak dengan keadaan yang mencurigakan tu kan. Tambahan pula, dia ada benda yang dia nak tanya kepada adik dia. Yelah, sebab kita semua tahu Okia Subaru sebenarnya merupakan Akayu Suichi kan. Tapi apa yang dia nak tanya kepada adik dia tu, kita tak tahu lagi. Kita kena tunggu next episode pula. Dan dalam episod kali ni juga, si Masumi Sera ni nampak gayanya macam tak tanya apa-apa lagi kepada Haibara. Tapi dalam preview next episode, adalah yang menunjukkan scene bahawa Masumi Sera akan bertanya kepada Haibara, berapakah umur Haibara dan adakah Haibara sebenarnya merupakan orang yang telah mengambil benda yang diambil oleh Conan Edogawa, menyebabkan Haibara menjadi seorang kanak-kanak. So kalau kita nak tahu macam mana sambungan kepada persoalan ni tentang rahsia Haibara yang akan dibongkarkan oleh Masumi Sera ni, adakah rahsia dia selamat ataupun tak selamat, kita kena tunggulah dalam next episode pula. Sebab dalam episod kali ni, setakat tu je lah apa yang Masumi Sera berjaya untuk korek daripada Haibara punya rahsia ni. Sebenarnya kalau korang nak tahu, saya boleh bagi tahu daripada manga kan. Tapi sebab episod seterusnya pun hari Sabtu ni, dah tak lama nak tunggu. So saya tak nak spoilkan korang lah. Kita sama-sama tunggu keluar episod tu dulu. Kita tengok dulu, lepas tu baru kita bincangkan macam mana Haibara nak selamatkan dia punya rahsia kali ni. Yelah, sebab rahsia diorang ni macam-macam mana pun diorang kena tutup juga kan. Cuma kita nak tahu cara dia tu macam mana. So nanti bila dah keluar episod baru, barulah saya ceritakan dengan korang semua untuk kita sama-sama bincangkan supaya tak ada spoiler. Sebab bukan semua orang baca manga kan. Lagipun kalau nak spoil, dekat sangat dengan episod yang akan datang. Kalau macam saya cerita pasal chapter yang terkini, macam chapter 1078 ke kan, 1079 yang paling latest nanti saya ceritakan. Kalau spoil benda tu pun tak apa lah bagi saya, sebab dia dengan anime jauh lagi episod tu. Ni nak spoilkan benda yang lagi beberapa hari je, rasa macam serba salah lah kan.
Kita sama-sama tunggu, lagi best kita dapat feel tu daripada animasi yang dihasilkan tu. So itulah cerita tentang macam mana Masumi Sera cuba untuk membongkarkan rahsia Ai Haibara yang merupakan mangsa kepada pil APTX 4869. So terima kasih saya ucapkan kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Kalau saya ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info yang lebih menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi